Alhamdulillah thumma alhamdulillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'allumal 'ilmi walladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentu rahmatullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat dan keberkatan sentiasa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan, dimakbulkan segala doa kita insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam semua urusan kita, urusan hidup kita, lebih-lebih lagi urusan mati kita insya-Allah. Mudah-mudahan diberikan dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua jauh daripada su'ul khatimah. Mudah-mudahan akhir kalam kita semua adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke alam kubur kita masing-masing dalam keadaan Allah sayang redha kepada kita. Mudah-mudahan kubur kita menjadi satu raudhah, satu taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga Allah insya-Allah. Mudah-mudahan kubur kita jauh daripada satu hufrah, satu lubang min hufarin niran, daripada lubang-lubang neraka Allah, wal a'yadu billahi min zalik. Mudah-mudahan alam kubur kita memberi kebaikan untuk kita semua, sampai pahala kebaikan jariah daripada amal baik kita, amal saleh kita, terutama daripada sedekah kita insya-Allah, sampai pahala yang mengalir insya-Allah, sampai pahala sedekah ataupun sampai pahala jariah daripada ilmu yang kita kongsikan sama-sama, ilmu yang bermanfaat insya-Allah, sampai pahala kebaikan daripada doa, terutama doa anak-anak yang salih dan salihah yang mendoakan kedua ibu ayah. Mudah-mudahan mendapat doa daripada sahabat kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, para jemaah yang sentiasa bersama kita, memanjatkan, mengirimkan doa untuk kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita bersama-sama, harapan kita bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke alam kubur, ke alam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan jauhkan kita semua daripada neraka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan pada malam ini insya-Allah. Malam ini malam yang cukup istimewa, malam yang ke-30 daripada bulan Jamadil Akhir, malam yang terakhir bulan Jamadil Akhir insya-Allah. Malam besok masuk malam 1 Rajab insya-Allah. Kita mulakan dengan Al-Quran, zikrullah, dan juga dengan selawat insya-Allah. Mulakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian kita ambil keberkatan malam Jumaat ini dengan bacaan 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, kemudian ambil keberkatan dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, 99 Allah Ta'ala yang mulia, dan juga kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخبير. InsyaAllah malam ini malam yang terakhir bulan Jamadil Akhir, insyaAllah bulan masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barakahkan kami bulan Rajab wa Sya'ban, dan barakah kami bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan insya-Allah. Umpama kata ulama tiga serangkai tadi, yakni bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ya, bulan tak terpisahkan dia. Yakni umpama kita bulan Rajab, kata ulama umpama apa dia? Umpama sepertinya kita menanam pokok, umpama kita menanam pokok, umpama lagu itulah, nak bagi mudah faham. Kemudian bulan Sya'ban adalah umpama bulan kita menyiram pokok tadi, bagi baja, bagi elok-elok sekali. Bulan Rajab tanam, bulan Sya'ban baja elok-elok, ya, bagi dia sumur dan sebagainya, ya, dia naik dengan daun yang lebat dan sebagainya, buahnya banyak dan sebagainya. Yang bulan Ramadan umpamanya bulan menuai hasil, menuai hasilnya lah. Lepas mana orang tu dia tanam elok di bulan Rajab, pokok pula benih bagi elok dan sebagainya, benih yang mahal dan sebagainya. Kemudian bulan Sya'ban dia pula baja ayat yang bagus-bagus pula, ayat elok dan sebagainya, baja pun bagus. InsyaAllah bulan Ramadan dia akan menghasilkan, dia akan menuai hasil mahsulnya yang terbaik. Pasal apa? Pasal daripada bulan Rajab lagi dia dah ada kesungguhan untuk memastikan hasil yang ditanam tadi akan mendapat natijah, keputusan yang baik, iaitu bulan Ramadan. Jadi orang ni bila dia nak buat sesuatu benda tu, dia kena standby awal. Lagi tu lebih kurang lah kan, nak standby awal. Kalau nak buat apa-apa bulan 10, bulan 5 bulan tu dia standby dah.
Dia nak musafir katalah bulan 11, bulan 12 musafir nak pergi umrah contohnya. Bulan 5 tu dah standby dah, nak bawa apa. Bawa apa, beli apa dan sebagainya. Nak cerita sama dengan Ramadan. Nak mai Ramadan, bulan Ramadan, bulan Rajab dia dah mula buat benda-benda yang boleh menterbiah dia supaya masuk bulan Ramadan dia dah terbiasa. Tidak terkejut buat benda tadi dengan Qurannya, dengan salat sunatnya dan sebagainya, dengan puasa sunat dan sebagainya. Subhanallah. Baik. Dan tiap-tiap bulan ni ada kelebihannya Allah berikan kepada kita. Umpamanya bulan Rajab, bulan yakni bulan Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj kan. Bulan Syaban adanya malam nisfu Syaban dan sebagainya. Dan bulan Ramadan jadi ceritalah ada banyak kelebihan dia. Jadi malam esok ni malam 1 Rajab. 1 Rajab ni juga disebutkan antara malam-malam yang mustajab doa kan. Malam esok lah 1 Rajab. Antara malam-malam yang mustajab doa kata siapa? Al-Imam Syafi'i. Yang pertama pada bulan awal bulan Rajab, malam pertama esok malam esok. Malam awal bulan Rajab. Yang kedua malam Jumaat, malam ni lah, malam Jumaat ni. Dia main tiap minggu. Malam esok ni dia main setahun sekali lah. Okey. Malam ni malam Jumaat. Kemudian 2 hari raya. Yang di mana Aidil Adha, Idul Fitri, Aidil Adha, yang ketiga yang kelima nisfu Syaban. Ikut urutan dia adalah nisfu Syaban dululah. Rajab dulu. Malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab, yang kedua nisfu Syaban, yang ketiga Aidil Fitri, yang keempat Aidil Adha, yang kelima tiap-tiap malam hari Jumaat. Tiap-tiap malam Jumaat ini antara waktu-waktu yang mustajab doa. Baik. Secara umumnya lah. Baik, ada juga Allah berikan kepada kita waktu-waktu yang khusus. Waktu yang khusus maksud kata waktu itu saja makbul doa. Umpamanya umpamanya dia mai tiap-tiap hari juga. Dan dia mai tiap-tiap bila? Tiap-tiap masuk waktu sembahyang. Yang kadang-kadang kita terlepas benda ni. Baik. Umpama hadis daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal kata Nabi apa dah? Nabi sebut la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah atau kama qala. Nabi sebut la yuraddu du'a, tidak ditolak doa. Mustajab lah tu kan. Tidak ditolak doa bila bainal adhani, yang dibacakan antara azan wal iqamah dan iqamah. Kan azan iqamah mai tiap hari. Azan subuh, azan lohor, azan asar, maghrib isyak. Rupa-rupanya ada masa tu Allah beri azan tu, ada masa azan dan ada masa iqamah. Antara azan dan iqamah tu Nabi kata la yurad du'a, tidak ditolak doa waktu tu. Kan? Yang kadang-kadang waktu itulah kita terlepas. Orang yang dia faham, dia tahu, maka dia ambil peluang tu. Maksud kata orang yang tahu dia akan mai awal masjid, dia akan mai awal ke surau dan sebagainya, nak tunggu azan. Baik? Bila dia tunggu azan, bila azan dikumandangkan, bila selesai azan, dia jawab azan, doa azan dan sebagainya, maka bila salat ada salat rawatib, tahu kan? Rawatib, qabliyah dan sebagainya. Selesai sahaja salat qabliyah, subhanallah, maka ada masa sebelum didengarkan ataupun Bilal akan mengumandangkan apa dah? Iqamah. Jadi masa antara lepas dia salam tu dengan iqamah tu dia boleh baca doa. Dia boleh baca doa apa sahaja doa yang baik-baik. Kan? Maka kata Nabi waktu tu doa tu tidak ditolak. La yuraddu du'a, tidak ditolak doa yang dibacakan bainal adzan, antara waktu azan, lepas azan wal iqamah, dan juga waktu iqamah. Maka ada orang bila dia tahu, dia faham, dia tak sembah dah waktu tu. Dia tak sembah, dia tak buat apa, dia duduk tempat dia solat lepas sembahyang, subhanallah, dia banyakkan berdoa. Pasal apa? Doa waktu tu tidak ditolak oleh Allah Taala. Hinggalah laungkan sekali lagi iqamah untuk solat. Dan ketika itu jugalah bila azan syaitan akan lari. Lepas azan syaitan akan matah balik, syaitan ni. Kemudian bila iqamah syaitan lari balik.
Bila habis iqamah dia batas balik untuk apa? Untuk ganggu orang sembahyang. Itu syaitan lah kerja dia. Jadi kita ni ambillah amal-amalan yang boleh mendinding kita daripada gangguan syaitan dan menguatkan hati kita dengan berdoa dan sebagainya, dengan zikrullah dan sebagainya. Maka Pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama dia bahas doa apa dia nak baca. Baik. Doa apa yang paling sesuai dibaca bainal adhani wal iqamah. Antara azan di iqamah tu, doa apa yang paling bagus, yang paling elok. Jadi ulama dia cadangkan doa yang paling elok dibaca minta dua benda. Yang pertama minta apa? Minta al-afwa. Yang kedua al-afiyah. Yang pertama minta al-afwa ni minta ampun, minta maaf. Yang kedua minta al-afiyah, afiat. Afiat ni dah di Melayu kan, sihat wal afiat kita kata. Sihat wal afiat. Wah, afiat ni sejahtera, sihat, seronok, bahagia dan sebagainya. Maka Pak menakan Nabi Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang bapa kepada Abdullah bin Abbas, baik, Ibnu Abbas. Disebut apa? Dia kata suatu hari dia bertemu Nabi, qultu ya Rasulullah. Dia kata aku bertanya Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ni Pak menakan tanya anak menakan lah. Nah, Pak menakan ni. Kata dia, alimni syai'an, ajak ke aku sesuatu, as'aluhullah, supaya aku boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Maksud dia minta dengan Nabi supaya Nabi ajak ke dia beberapa bacaan yang boleh dia berdoa minta kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salillahul afiyah. Nabi kata salillahul afiyah, minta dengan Allah afiat. Gitu. Baik. Kemudian dia cerita lagi, famakathu ayyaman thumma ji'tu. Hari yang lain dia kata, beberapa hari lepas tu dia bertemu lagi Nabi, bertemu lagi anak nakal dia ni. Qultu, dia pun tanya lagi soalan yang sama. Qultu ya Rasulullah, aku tanya ya Rasulullah, alimni syai'an, ajak ke aku sesuatu, as'aluhullah, supaya aku boleh berdoa kepada Allah. Faqala li, kata Nabi kepada aku, dia kata, apa kata Nabi? Ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulullah, wahai pak menakan Rasulullah, Abbas, salillahul afiyat fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah afiat dunia dan akhirat. Ni bila dua kali tanya tu soalan yang sama, tapi jawapannya juga sama. Dan kata Nabi suruh minta banyak al-afwa wal afiyah. Minta afwa, minta afiat, minta banyakkan afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita baca Allahumma inna atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, atau Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon apa dia? Al-afwa, maaf, wal afiat, afiat bila? Fid dunia ni, dunia ni, wal akhirah, dan akhirat. Ampun di dunia, ampun di akhirat. Afiat di dunia, afiat di akhirat. Mana kata kalau nak baca doa lain pun tak ada masalah. Tapi boleh juga baca doa tadi antara azan dan iqamah. Pasal apa? Waktu tersebut kata Nabi SAW adalah waktu yang tidak ditolak doa, insya-Allah. Jadi orang yang dia tahu masa tu, maka dia akan cuba, orang kata, mencari jalan untuk dia memenuhkan masa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Malam ni kita sambung kembali kitab kita Hayatus Sahabah. Baik, kita bertemu hari itu, kita berpisah hari itu pada bulan 11, bulan 12 tak boleh mai. Pada 30 bulan 11. Baik, insya-Allah malam ni kita masuk bab yang ke-13. Yang ini mengisi masa ataupun pengkisahan tentang seorang sahabat Rasul yang begitu hebat, yang namanya Sayyiduna Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ni dia bukan orang Arab, baik, dia orang Parsi. Salman yang kita nak baca Salman Al-Farisi, bukan Salman Khan, itu cerita Hindustan. Salman juga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
yang mana dia ni antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah Nabi sebut kat dia, Nabi memberikan pujian kepada dia. Antara kata Nabi kata apa? Nabi kata, "Lau kana al-imanu bis-suraya." Baik, latanawalahu rijalun min haula'i atau kama qala. Nabi kata, "Lau kana al-imanu." Jika iman tu, iman, jika iman bis-suraya, iman tersebut jika berada di mana? Di gugusan bintang. Suraya ni maksudnya bintang. Ada satu nama bintang Suraya. Ada kak kita nama Suraya kan. Kak Suraya. Suraya ni bintang. Mana kata bintang ni dia duduk tinggi lah, dia duduk paling tinggi berkedip-kedip bintang tu lah. Nak cerita jauh tingginya iman tu. Nabi kata, Nabi buat umpama kalau sekiranya iman tu berada di gugusan bintang Suraya, latana walahu rijalun min haula. Nabi kata, baik, pasti iman tadi diperolehi oleh lelaki dari kalangan haulai, kalangan depa tu. Nabi kata, dan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut sambil Nabi letakkan tangan Nabi pada jasad Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tu Nabi nak buat satu perumpamaan iman tu tinggi, besar, hebat, berharganya iman tu sedinu gugusan bintang Suraya tu, yang paling jauh, paling tinggi tu. Dan secayalah Nabi kata iman tu akan dapat kat puak-puak ni. Siapa dia? Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Seorang lelaki yang begitu hebat, yang kalau kita baca sirah, dalam hijrah dan dalam peristiwa peperangan Ahzab, Khandaq, inilah antara masternya yang memberi cadangan, planning kepada Nabi supaya digali parit kan. Khandaq tu parit-parit yang digali, yang luah, yang dalam, cadangan asalnya Sayyiduna Salman Al-Farisi. Dia orang luar, bukan orang Arab dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, orang luar, orang Parsi tu. Tetapi pasal cadangan tu betul, cadangan tu benar, cadangan tu tak merugikan, maka diterima. Kita tak boleh asabiah, tak boleh kita ikut orang kita pada orang lain kita tolak, tak boleh. Pandangan siapa pun kalau betul tidak menyalahi syariat, ada punya dia punya kebaikan, terimalah. Salman orang luar, tapi Nabi terima. Subhanallah. Baik. Jadi dia kata kisah kita kali ini, dia kata merupakan kisah memburu kebenaran. Dia cerita tentang kronologi bagaimanakah Sayyidina Salman ni dia punya jalan hidup dia hingga bertemu Islam. Panjang cerita dia. Macam-macam dia kena, macam-macam dia kena hadapi. Mencari atau memburu kebenaran dan mencari Allah, yakni mencari kebenaran, hidayah Allah. Inilah kisah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baik. Dia kata, biarkan Salman sendiri yang menceritakan kisah tu, biar dia sendiri cerita. Kalau dia sendiri cerita, mereka kata cerita lebih tepatlah. Dia panggil testimonial, dia sendiri cerita. Pasal apa? Emosinya lebih mendalam dan penkisahannya lebih terperinci dan benar. Kan? Bukan maksudnya daripada orang lain, dia sendiri cerita. Gitu. Dia kata apa? Aku ni, dia kata, merupakan seorang pemuda Parsi. Asalnya pemuda Parsi dari Asfahan ni lalu di Iran. Baik. Kampung aku namanya Jayyan. Jadi Asfahan tu kalau kita macam Korea lah, lebih kurang gitulah, macam Korea dia ada lagi kampung, kampung ni Jayyan. Lagi tu. Asfahan ni macam negeri lah, macam negeri lah. Jayyan tu macam Korea lagi dah. Jadi dia kata ayah dia ketua kampung tu. Bukan calon orang bagus, orang yang ada kedudukan. Dia seorang yang paling kaya dan paling berkedudukan di kampung tersebut. Ayah dia orang kaya, ada jawatan, orang kenal di kampung tu, Jayyan. Jadi bentar dia ni kalangan orang yang berada lah. Ayah dia kaya dan juga orang yang ada jawatan.
Baik. Jadi Salman ni dia kata sejak kecil lagi. Baik. Dia kata aku al-makhluk Allah yang paling dicintai pak aku. Ayah dia sayang sungguh kat dia. Kecil-kecil sayang kat Salman ni. Baik. Kasihnya kat aku, dia kata semakin hari semakin teguh dan subur, semakin hari semakin sayang. Bukan semakin hari semakin benci tak. Ayah ni sayang kat anak. Subhanallah. Hingga kan dia kata nak cerita sayangnya ayah kat dia ni terlalu sayang hingga dia kena kurung. Tahap sayang tu. Dia kena kurung di rumah sebagaimana anak dara pasal apa? Takut tak selamat. Tu. Anak dara bila dia anak dara tak dia kena curi ke orang ke, kena lari apa ke, dia pun kurung. Macam dia kata aku ni macam anak dara kena kurung di rumah. Tapi tak ikatlah, kurung, tak lebih ke mana. Jadi dia kata bila kena kurung, dia ni dilatih sebagai orang yang mengamalkan penganut tegar agama Majusi. Agama Majusi. Majusi ni bahasa Majusi. Bahasa Arabnya bahasa orang putih apa dia? Zoroaster. Itu agama apa dia? Agama sembah api, Zoroaster. Masih ada penganut dia tapi tak ramai. Majusi asalnya sembah api tu. Jadi dia kena taat sebagai seorang yang beramal dengan agama Majusi, sehinggalah dia ni antara orang yang dilantik oleh pak dia apa dia? Menjaga api yang disembah tu. Api tu depa kena pastikan tak boleh padam. Bila hampir padam, minyak biar dia terus menyala. Baik, aku ditugaskan meletakkan minyak padanya api tadi supaya apa? Api itu tak pernah padam. Sama ada siang ataupun malam. Tu nak ceritanya depa jaga api tu tak boleh padam. Tetapi kalau kita baca kisah kelahiran Nabi kita Muhammad sallam, hari lahir Nabi sallam, api Majusi padam. Bergegak istana Kisra. Nak ceritanya Islam ni akan memadamkan agama Majusi ni dan Islam akan memadamkan kerajaan Parsi. Ternyata betul Islam telah mengalahkan puak-puak Parsi. Di zaman mana? Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, agama Parsi atau kerajaan Parsi tidak ada di dalam peta dunia. Pasal apa? Asalnya daripada mana? Daripada bodohnya, daripada sombongnya, daripada egonya dia punya raja Kisra dia. Pasal dia punya ketegak, dia punya ego, dia punya marah, barang-barang tak sabar. Asalnya lagu mana? Sayyiduna, kita baca dah sebelum ni kan, Sayyiduna Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu, dia ditugaskan Nabi suruh dia sampaikan surat Nabi kepada Raja Parsi Kisra tadi. Dia pergi seorang-seorang bawa surat. Sampai di istana, dia pun nak rampas surat dia tu tak boleh. Aku kena bagi sendiri by hand kat Raja hampa. Tahu tak? Dia pergi masuk istana dan sebagainya, lalu diberikan kepada surat tadi kepada raja dengan perantaraan orang kata penterjemah dia. Maka tak dah habis penterjemah dia baca surat Nabi, maka dia pergi koyak surat Nabi. Tu dia. Asalnya lagu itulah. Bila dia pergi koyak surat Nabi, subhanallah, Allah kata aku settle dah. Aku dah selesai dah. Tugas aku adalah sampaikan by hand kat kau tu. Dia balik Madinah cerita kat Nabi bahawa Raja Parsi telah mengoyakkan surat Rasulullah pasal ketegak punya, pasal ego, sombong, bodoh punya orang. Pemimpin ada kuasa sombong, dia rasa dia kemah, dia rasa dia betul, dia hanya betul. Akhir sekali Nabi kata apa kata? Allah akan koyakkan kerajaan dia. Mula situlah mula goyah dah. Akhir sekali anak dia pergi bunuh dia. Raja tu. Anak dia pergi bunuh dia. Anak dia rabah kuasa. Sampailah zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia kerahkan tentera-tentera menyerang Parsi. Akhir sekali dapat merubuhkan kerajaan Parsi, dapat merampas harta-harta ghanimah. Harta-harta ghanimah yang Nabi sebut. Nabi pernah janji kepada Sayyidina Suraqah bin Malik, Suraqah bin Malik, bahawa Nabi kata satu hari nanti engkau akan dapat pakai gelang Raja Parsi.
ada kata mahkota dan sebagainya. Nak ceritanya ketika itu belum lagi Parsi masih ada. Zaman Sayyidina Umar habis semua. Sayyidina Umar hancurkan kerajaan mereka dan harta-harta mereka dirampas sebagai ghanimah, dibahagi-bahagikan ke dengan Islam. Subhanallah, nah. Tu nak cerita pasal asalnya sombong bodohnya pemimpin tu. Makanya tak ada dalam peta dunia sekarang ni Parsi. Gitu nah. Baik. Kemudian dia kata, ayah aku ni dia tak ada 9 tanah. Orang kaya. Ada 9 tanah ladang, tanaman lah yang memberikan hasil yang banyak untuk kami sekeluarga. Bertanilah. Ayah sendiri yang menguruskan dan menuai hasil ladangnya tadi. Dia sendiri yang buat, tak upah orang lah. Dia sendiri yang tanam tanaman, dia sendiri yang menuai hasilnya. Satu hari dia kata, ayah dia ni disibukkan dengan sesuatu hal. Tak ada nak pergi ke ladang, tak ada pergi kebun. Jadi dia tak sempat pergi ke ladang dia. Jadi dia kata, ayah suruh aku menyelesaikan urusan di ladang tu. Jadi sebelum dia ni kena kurung. Bila ayah dia sibuk, tak ada nak pergi mana, tak nak pergi ke ladang, dia suruh Salman pergi ke kebun. Hari tu lepas semua, selama dia kena kurung. Baik, dalam perjalanan pergi ke ladang, on the way pergi ladang tu, ke kebun tu, dia kata aku lalu sebuah gereja. Gereja orang Nasrani. Orang Nasrani, dan aku dengar mereka ni dia sedang suara mereka ni sedang beribadah. Orang Nasrani ni kadang-kadang dia bersuara ni kuat-kuat, mereka menyanyi dan sebagainya kan. Jadi dia rasa menarik perhatian. Pelik sungguh ni. Agama Majusi tak ada menyanyi lagu ni, tak ada pun duduk kadang lagu ni. Tetapi agama ni nampak menarik perhatian Salman. Baik. Jadi aku tak tahu apa pun pasal agama Nasrani, aku tak tahu dia tak kenal. Dia duk kenal agama Majusi saja. Tak gitu. Begitu juga tentang penganut agama lain, dia tak tahu. Dia hanya tahu agama Majusi sembah api dan pokok dia saja. Tak didedahkan dengan agama lain. Hari itu terlepas pelik sungguh nah gitu. Lantaran lama dia terasing daripada orang ramai, pasal terkurung di rumah, kena kurung macam nak darah. Gitu. Apabila aku dengar suara mereka tu, pokok Nasrani ni, aku pun masuk nak melihat mereka buat apa. Mereka buat apa lagu ni? Duk ria apa ni? Gitu kan. Oh, kita masuk gereja kan, mereka duk menyanyi kan. Pelik kan. Apabila Salman masuk, dia duk tengok mengamati perbuatan mereka tu, aku kagum, dia kata. Nampak pelik sungguh, aku kagum dengan cara ibadah mereka. Aku tertarik dengan agama mereka. Lagu tu. Ni asbab dia nak murtad daripada agama Majusi ni. Murtad juga tu. Aku berkatalah hati, sesungguhnya agama ini lebih baik daripada agama kami. Nampak gaya ni, Nasrani ni dia kata lebih bagus daripada Majusi. Ni kronologi pertama lah dia nak murtad daripada Majusi masuk Nasrani. Lagi tu. Dia kata aku duduk situ, tetap di situ, tak tinggalkan mereka sehinggalah matahari terbenam. Pak dia suruh pergi ke ladang buat kerja. Dia pergi gereja, duduk tunggulah gereja sampai gelap, sampai matahari terbenam, maghrib. Aku tak pergi ke ladang, dia kata. Lalu dia kata, aku tanya mereka ni, puak-puak Nasrani ni, dari mana asal agama ni? Mana dia punya center dia? Di mana asal dia? Mereka kata dari Syam. Syam ni antara tempat pusatnya agama Nasrani ketika itu. Syam ni dulu luah. Syam ni adalah gabungan beberapa negara lah ni. Dulu Syam, antaranya Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Itu sebahagian daripada Syam. Sekarang tak ada Syam dah, pasal apa? Dah diasing-asingkan dan sebagainya. Jadi disitulah tempatnya dikatakan pusat agama Nasrani. Kalau di Jordan ni dia banyak kepada pengaruh Rom dan sebagainya, Nasrani. Agama kalau kita Kristian lah kan dulu. Baik, Syam. Baik. Kemudian dia kata, lepas malam baru balik rumah. Tu dia. Sampai malam balik rumah. Pak aku, dia kata, menemui aku dan tanya, dah buat apa di ladang tadi? Buat kerja apa? Menyangkui ke apa? Ada tu. Dia kata, ayah, wahai ayah, dia kata, tadi aku lalu sekumpulan manusia yang ibadah dalam gereja mereka.
Dia cerita betul. Aku lalu, dia kata, aku tertarik sungguh, dia kata, dengan agama mereka tu. Aku duk tengok agama tu, mereka tu duk buat ibadah, dia kata. Aku ada dengan mereka hinggalah matahari terbenam. Dia betul bendui. Dia cerita betul kat puak dah. Tak pergi ke mana, tak pergi ke ladang, dia pergi ke gereja melihat agama puak-puak Nasrani tu beribadah ke mana, penganut tu. Ayah dia bila dengar kata dia pergi masuk gereja, terkejutlah kawan tu. Ayah dia ni kuat Majusi, agama yang bersembah api. Baik, bukan terkejut, marah akan perbuatan aku. Marah. Tu. Dia kata, hai anak aku Salman, agama tersebut tidak ada apa-apa kebaikan. Dia kempen balik supaya anak tak berminat dengan Nasrani. Agama tak ada apa-apa kebaikan. Agamamu, agama Nasrani, agama nenek moyang kamu lebih baik daripada agama mereka ayah yang mempertahankan agama Majusi tadi. Dia tak ada. Dia sanggah puak dia. Tak, mana ada. Dia sanggah lagi. Tidak. Dia kata, sesungguhnya agama mereka lebih baik daripada agama kita ni. Dia bantah, dia bangkang ayah dia. Itu ada daripada asal dia, ayah dia sayang dia, dia bangkang ayah dia. Ayah dia buat agama, ayah dia bimbang, sekali lagi dia murtad. Bimbang takut lagi dia lari murtad. Dia bimbang aku meninggalkan agama aku, murtad lah. Lalu dia kurung dalam rumah lagi. Bukan dekat urung, bahkan dia kata kali ni kedua-dua kakiku dirantai, dia kena ikat lagi lah. Dulu dikurung tapi tak dirantai, tak diikat. Lah ni depa kurung dia, ayah dia kurung dia, kaki-kaki pun dirantai. Sekali lagi takut lari, takut masuk agama Nasrani. Ini nak cerita Nabi kata kronologi ni daripada agama Majusi dia masuk agama Nasrani, kemudian kena jual lagi dan sebagainya sampai masuk Islam. Dia punya perjalanan hidup tu cukup mencabar. Baik. Dia kata kena rantai. Apabila aku berpeluang, dia tulis satu surat, utus satu surat kepada orang Nasrani yang duduk dalam gereja tu. Hantar surat, dia ke pesan, jika ada kafilah yang akan pergi ke Syam, habaq kat aku. Dia dah mula, hati dia dah nampak Nasrani, tak nampak lagi Majusi ketika tu. Bagi dia agama Nasrani lagi bagus daripada Majusi. Tidak lama lepas tu ada satu kafilah yang akan pergi ke Syam. Kafilah ni rombongan lah, rombongan dagang dan sebagainya. Mereka memaklumkan kat aku. Lalu dia kata aku berusaha merungkaikan ikatan kaki hingga berjaya. Lepas ikatan tadi, dia pun aku keluar terus ke Syam bersama dengan mereka, senyap-senyap hingga sampailah di sana. Dia cerita sampai ke tempat berpusat agama Nasrani ketika itu. Baik. Bila sampai di Syam, dia tanya orang, siapakah orang yang paling bagus, siapakah orang yang paling baik daripada kalangan penganut agama ni? Siapa dia? Dia cari tu orang paling bagus tu kan? Dah nak masuk agama ni, nak cari orang paling bagus ya. Depa kata ketua padri daerah, rahib lah kalau kita. Rahib atau padri. Rahib ni biasa, rahib ni orang biasa, orang Yahudi. Padri ni biasa Nasrani lah. Padri ni daerah dia, ketua padri, ketua tu imam daerah kalau kita. Imam daerah lah, padri daerah. Dia ni yang duk jaga gereja daerah tu lah. Baik. Kata Salman, aku terus jumpa dia. Aku nyatakan keinginan aku kepada dia. Dia nak aku ingin menganut agama Nasrani. Nak keluar, nak murtad. Aku ingin bersama khidmat untuk kamu. Bukan takat orang kata bukan takat masuk Nasrani, nak khidmat kepada padri tu. Nak duduk sekali khidmat. Aku juga nak belajar dan beribadah dengan kamu. Untuk mengurus agama tu, dia kena duduk dengan tok guru tadi, dia kena berkhidmat. Kita bersamalah. Kalau kita nak ilmu, dia kena ada syarat dia. Yang pertama, sebenarnya Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, akhi lan tanalal ilm illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, engkau sampai sekali-kali, sampai bila pun, selama-lamanya tak akan dapat lan tanalal ilm. Hampa ni, kata Imam Syafi'i, selama-lamanya tak akan dapat ilmu. Selama-lamanya tak akan dapat ilmu illa bisittatin, melainkan ada 6 syarat dia. Jadi Salman dia nampak dah syarat dapat ilmu tu.
Yang pertama dia kena zakain, yang kedua wahirsin, wajtihadin, wa bulghatin, wa suhbati ustazin, wa tul zaman. Yang pertama, syarat pertama kata Imam Syafi'i, yang pertama zakain, cerdik. Dia kena cerdik. Bodoh nak mengaji dengan mana? Memanglah dari kita ni memang tak bodoh pun, tapi kalau akal terencat, contohlah macam mana terencat ilmu tu, dia kena jaga akal kita. Akal kena cerdik, zakain, cerdik, jaga akal, insya-Allah Allah jaga kita punya, jaga jasad. Kata bahasa Arab kata al-aqlus salim bil jismis salim, akal yang sihat daripada tubuh badan yang sihat. Jadi kata kita nak jaga akal bagi sihat, kena jaga kita punya kesihatan. Bila kesihatan kita okey, insya-Allah akal pun okey. Zakain, satu cerdik. Yang kedua wahirsin. Hirsin dia kena tamak. Nak tamak pada ilmu tu. Macam kita tamak cari harta, tamak cari emas, perak dan sebagainya. Tamak dapat ilmu lah. Kalau tak tamak tak dapat ah. Dapat tapi tak banyak ah. Orang yang tamak dia akan cari betul-betul ilmu tu siang malam dan sebagainya. Di mana pun dia ada sumber dapat ilmu. Wajtihadin, usaha bagi kuat. Dia kena tenaga usaha. Kata ulama, kata pepatah, banjadda wajada. Siapa yang jadda bersungguh, wajada dia akan dapat. Wajtihadin, tiga. Yang keempat wabulghatin, dia kena belanja. Dapat ilmu kena belanja, kena beli kitab, kena beli macam-macam nah. Kena bayar yuran dan sebagainya. Tak ada yuran nak ngaji dia ke mana? Contoh. Yang kelima apa? Wasuhbati ustazin. Kena bersahabat dengan orang yang ada ilmu. Salman ni dia nak belajar ilmu Nasrani, dia nak duduk dengan kawan tu, nak khidmat, nak bersahabat dengan tok guru dia. Wasuhbati ustazin yakni bersahabat dengan orang yang ada ilmu. Ustazin mana kan? Tok guru lah, cikgu kita dan sebagainya. Yang keenam ada watuli zamanin, panjang masa. Panjang masa baru dapat, bukan takat setahun 2 tahun. Sepanjang masa daripada hidup kita sampai nak mati tu, makanya panjang masa ilmu tadi baru dapat ilmu tadi. Waktu di zaman ulama dulu bukan takat setahun 2 tahun, sampai ada 30 tahun mengaji, 40 tahun belajar mengajak dan sebagainya. Itu dia syarat daripada dapat ilmu. Zakain wa hirsin wa jitihadin wa bulghatin wa suhbati ustazin wa tuli zamanin. Jadi dia kata aku nak duduk dengan kamu ni, nak masuk agama Nasrani, nak duduk belajar, bersahabat, nak khidmat dengan kamu. Jadi sahabat Nabi, kita contoh sahabat yang paling dekat dengan Nabi, bersuhbah dengan Nabi, siapa dia? Sayyidina Anas bin Malik ataupun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ni orang yang paling dekat dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi tiap-tiap hari, siang malam pagi petang dengan Nabi. Baik, walaupun mereka anggap dia sebagai khadam, pembantu, tetapi bukan setakat pembantu. Selama mana mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu itu juga mereka mendapat ilmu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tengok, antara sahabat yang paling arif Al-Quran, ahli Quran. Anas bin Malik pun sama. Banyak hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhumah. Itu nak cerita bahawa kalau kita khidmat dengan orang yang ada ilmu, insya-Allah keberkatannya ada. Dapat kat dia. Khidmat, aku nak khidmat dia kata. Bila ada khidmat lama-lama tu, dia kata barulah aku tahu rupa-rupanya yang dia khidmat tu pada itu seorang yang jahat rupanya. Cabaran untuk dia. Dia minta pengikutnya bersedekah. Padri ni dia minta orang dia bersedekah dan dia galakkan mereka dengan ganjaran pahala. Sedekah banyak-banyak, pahala dapat banyak gitu. Gitu dia kempen sedekah, pahala dapat banyak. Bila depa boleh sedekah kat dia untuk disalurkan fisabilillah lah. Sedekah ni untuk orang miskin dan sebagainya. Dia kata dia simpan harta tersebut untuk diri dia saja. Untuk kegunaan dia lah, peribadi dia. Dan tak sedikit pun diberikan kepada fakir miskin, padri ni. Sehinggalah terkumpul harta sebanyak 7 tempayan berisi emas. Tu dia 7 tempayan, banyak. Dah kumpul-kumpul semua.
dah kelak, dapat simpan kat dia. Hari dia mati, sikit lagi, hari dia mati, pengikut dia nak berkumpul, nak uruskan, nak jenazah ni lah, nak ke bumi lah. Kata Salman, aku kata kat mereka ni, kat puak-puak ni, sebenarnya pada ni kamu ni jahat kamu ni. Dia suruh dan galakkan kamu semua bersedekah. Dia suruh kamu bersedekah, dia galakkan dengan pahala besar dan sebagainya. Tetapi apabila kamu semua berikan harta sedekah tadi, dia simpan untuk diri dia seorang saja, untuk kepentingan diri dia saja, tak buat untuk fisabilillah. Dia tak berikan sedikit pun kepada orang ramai miskin. Jahat sungguhlah. Nah, lagu tu. Dia berkata, hang tahu kat mana? Macam mana kamu tahu? Hai, jom, dia kata, aku tunjukkan kepada kamu mana dia punya harta simpan. Nah, kata aku, untuk nak buktikan dakwaan tadi betul tak betul. Lalu dia kata, aku bawa mereka semua ke tempat padri itu simpan harta tadi, dan mereka mengeluarkan 7 tempayan yang penuh berisi emas dan juga perak. Oh, banyak semua. Kaya. Apabila mendapati kenyataan tadi dakwah itu betul, mereka kata, kami tidak akan mengkebumikan dia. Mereka pergi salib kamu tu. Marahlah tu lah. Pergi salib dan dia rajam itu mayat padri dengan batu. Nah, lagu tu. Baik. Lepas tu ada lagi lelaki lain dilantik sebagai pengganti padri tadi. Salman kata, aku sentiasa bersama dengan dia. Tak pernah aku jumpa seorang yang lebih baik, lebih zuhud dari lelaki yang mula-mula tadi. Bagus, yang kedua ni bagus. Tu guru ni bagus. Dia lebih cinta ke akhirat dan lebih taat dan kuat beribadah dia siang dan malam banding yang seorang tadi yang dah mati tadi. Justru aku pun sayang kat dia. Baik. Jadi dia pun tetap stay bersama dengan padri yang nombor 2 tadi. Beberapa ketika bila dia hampir nak mati. Ni nazak ni. Bila dan hampir nazak, aku tanyakan kepada padri tadi, wahai tuan, tu imam, lah, wahai tuan, kepada siapa tuan nak wasiatkan aku ni? Lepas ni aku nak pergi mana? Kalau tuan mati, aku nak pergi mana lepas ni? Dengan siapa aku akan tinggal lepas mana aku, engkau dah mati, dah tiada, nak dengan siapa lagi lepas ni? Kata padri nombor 2 ni, kata apa? Wahai anak aku, dia kata, aku tak kenal seorang pun yang berpegang teguh dengan ajaran macam kita ni. Tak ada siapa pun, melainkan ada seorang lelaki, dia kata, yang berada di Mausil. Ada yang baca Mausil, ada yang baca Mausul. Mausil ni lekat di Iraq lah ni. Mausil, di Iraq lah ni. Jadi dia ni seorang yang bagus. Dia tak menyeleweng dan dia tak mengubah kebenaran. Han jumpa dia. Ini tugu kedua. Dia kena jumpa 5 orang tugu. Semua mati belakang. Mati semua tugu dia. Lah kali dia kena jual kepada Yahudi. Lepas jual Yahudi bawa dia ke Madinah. Asbab nak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak cerita kronologi dia panjang. Panjang cerita. Nabi kata, ni dia ni kalau iman tu, Nabi kata, duduk di Suraya tu, bintang tu, maka dapat kat kawan ni. Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, betul-betul dia punya perjalanan hidupnya panjang hingga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung kembali tugu ketiga, keempat, kelima sampailah dia kena jual dan sebagainya. Insya-Allah. Mohon maaf atas salah dan silap. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مغترونا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi